Okey. Ilhan boleh baca doa Ilhan? Ilhan, baru bangun tidur. Nik baca doa Nik. Selalu Alif je. Anik baca Nik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min zahiri rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bismillah sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Okey, tahniah. Alhamdulillah semakin ramai. Tahniah untuk diri kamu. Alhamdulillah. Okey, apa-apa pun saya ucap tahniah dan saya selalu akan ingatkan kamu sebab kamu dekat rumah ada masa tolong buat solat duha. Boleh tapi ni dah lewat dah ni. Dah tak boleh dah. Okey, sepatut tadilah. Okey, so kita akan mulakan hari ini kita punya kelas. Okey, iaitu sambungan daripada minggu lepas di mana bukan minggu lepas, kelas sebelum ni, di mana kelas sebelum ni kita dah berbincang pasal tajuk percukaian. Jadi bersambung daripada situ, jadi saya nak kali ni, jadi kita akan buat pembentangan setiap kumpulan dalam tajuk percukaian. Okey, dengan cara ini kamu akan rasa tak bosan lah, tak adalah dengan suara saya je, okey? Jadi kita akan mulakan pembentangan kita dengan grup, siapa tadi saya cakap, sekejap ya, saya akan share. Okey, kalau siapa yang nak present sendiri, yang tak share kat saya pun okey, Alhamdulillah, lagi bagus. Okey, jadi saya akan tunjuk dulu ni siapa punya. Okey, yang ini siapa punya? Siapa punya ni? Saya cikgu. Okey, boleh ready? Okey, kenalkan kumpulan kamu. Okey, mulakan. Siapa ni? Dina, Hana atau Izzah yang bercakap? Izzah. Okey, Izzah. Okey, Izzah, teruskan. Cikgu, kejap nak tanya boleh? Okey, ya, apa dia? Boleh ke kalau dalam satu kumpulan tu tiga-tiga bercakap? Bagus. Okay. Itu yang bagus. Semua markah banyak. Okey. Ingat siapa yang bentang tajuk ni boleh dapat 5. Okey, yang bentang. Yang lain 4 sahaja. Siapa bentang je 5. Tapi awak kena bagi tahu nama lah. Sebab sekarang record PBD ada saya tak dapat record terus. Sebab maksudnya saya tak catat terus. Tapi kita punya pembentangan ni kita rakam. Jadi saya akan tengok balik rakaman, saya tahu siapa yang bentang. Boleh Okey, awak sebut nama, kemudian awak mulakan. Okey cikgu. Okey. Boleh mula? Boleh. Assalamualaikum. Kita orang nak bentangkan pasal tajuk percukaian. Cikgu boleh. Okey. Assalamualaikum. Nama saya Dina Asha. Saya akan terangkan tujuan percukaian. Yang pertama ialah sumber pendapatan negara. Ia untuk mentadbir urus negara, untuk membiayai projek pembangunan negara dan juga untuk mengagihkan semula ketidakseimbangan pendapatan dalam masyarakat. Yang kedua ialah alat pelaksanaan polisi kerajaan supaya polisi tersebut mendapat kesan yang lebih efektif. Contohnya pelepasan cukai untuk rawatan perubatan ibu bapa untuk mewujudkan masyarakat yang penyayang. Contoh yang kedua ialah cukai keuntungan harta tanah. Ia dikenakan apabila kerajaan ingin mengurangkan aktiviti pelaburan hartanah yang keterlaluan. Yang ketiga ialah kawalan penjualan barangan atau perkhidmatan. Cukai dikenakan pada sesuatu barangan atau perkhidmatan supaya rakyat dapat mengurangkan pembelian barangan atau penggunaan perkhidmatan tertentu. Contohnya rokok, arak dan perjudian. Ketiga-tiga item ini berunsurkan negatif. Jadi kerajaan meningkatkan cukai untuk mengurangkan barangan dan perkhidmatannya. Yang terakhir ialah alat kewangan untuk menstabilkan ekonomi. Pada keadaan tertentu, cukai merupakan alat kewangan bagi kerajaan untuk menstabilkan ekonomi. Contohnya, pada pandemik COVID-19 ini, kerajaan telah memberikan pelepasan cukai tertentu bagi mengurangkan beban rakyat. Yang seterusnya ialah contoh penggunaan cukai oleh kerajaan. Okey, teruskan.
Okey, sebelum tu, okey, kita habiskan grup ni. Lepas tu ada soalan awak tanya. Okey? Okey, alhamdulillah setakat ni saya puas hati. Teruskan, siapa? Okey, seterusnya. Ya, contoh penggunaan cukai Sebut nama. Saya Iza. Okey. Nak terangkan pasal contoh penggunaan cukai kepada kerajaan. Yang pertama ialah pembangunan projek. Kerajaan menggunakan cukai untuk membina bangunan untuk menyediakan pekerjaan kepada rakyat. Okey. Yang kedua, Okey, teruskan. Hana. Okey, Hana. Okey, Hana. Hana, teruskan Hana. Dia tak masuk lagi cikgu. Oh ya, dia tak masuk lagi. Okay. Dia tak masuk lagi. Okey, dia tak masuk lagi. Kawan teruskanlah. Okey. Yang kedua ialah kesihatan rakyat. Cukai, pihak kerajaan menggunakan cukai untuk menyediakan hospital dan untuk rawat rakyat yang tak sihat lah. Okey, dengan duit cukai itulah kan? Okey, betul. Okey, teruskan. Yang ketiga ialah pendidikan. Cukai digunakan oleh kerajaan untuk bina sekolah dan untuk menyediakan pembelajaran yang sesuai kepada rakyat. Okey. Okey, next. Hana ada lagi? Belum? Hana belum masuk lagi? Okey, tak apa, teruskan. Okey, yang keempat ialah pertanian dan perindustrian. Kerajaan menggunakan cukai untuk melakukan Okey, yang pertanian ni awak kan kalau awak tengok ada satu agensi nama dia Peladang. Peladang ni dia akan memberi khidmat nasihat, dia akan memberi bantuan kepada rakyat yang memerlukan pada pengusaha-pengusaha pertanian ataupun produk-produk makanan kan yang produk-produk makanan kan macam orang dekat kampung-kampung dia buka kilang-kilang kecil buat keripik semua tu kan. Jadi dekat situ pihak Peladang yang membantu rakyat. Jadi yang mungkin dia orang contohnya dia buat perusahaan kecil buat kek kan, jadi nanti pihak Peladang akan memberi bantuan mesin, peralatan, bahan-bahan cetak untuk mencetak kuih tu ke acuan dia, macam itulah. So itu Peladang yang akan berikan. Jadi kat sinilah yang digunakan pertanian sebab mungkin awak duduk dekat bandar awak tak nampak apa yang pihak kerajaan bagi dalam pertanian kan. Jadi contohnya agensi adalah Peladang. Okey, teruskan. Okey cikgu. Yang akhir sekali ialah kebajikan. Okey. Kebajikan contohnya apa? Bagi contoh. Kebajikan ni macam rakyat, kerajaan dibagi bantuan kepada rakyat yang kurang pendapatan. Time sekarang ni kan COVID. Ya, betul. Ramai yang kena pekerjaan. So rakyat bantu melalui cukai. Ya, alhamdulillah, betul. Okey, ada habis. Okey, Tania, itu kumpulan pertama. So seterusnya kita tengok kumpulan yang kedua. Okey, saya sebab tu lebih mudah kalau awak share dalam Telegram. Tapi tadi ada yang saya dah okey, saya tengok ni. Betul. Betul tak ni? Ke ini gambar yang kedua? Grup Alip tadi. Khalid. Cikgu ni gambar kedua. Cikgu ni gambar kedua. Gambar kedua okey, kejap ya. Okey, saya buka balik. Awak ada hantar dalam grup ataupun personal? Saya kena tengok kat personal tadi. Saya send personal. Personal kan? Manis saya pun terkejut siapa manis ni. Manis Ni Okey, manis. Okey, manis. Okey, siapa nak bentang dulu ni? Saya. Alip. Okey, baik sebut Alip, nama kau Alip. Walaupun semua orang dah kenal nama kau Alip. Nama saya Alip Imran. Okey. Nak bentang pasal cukai pintu. Okey. Tujuan dia untuk membiayai kos perniagaan bandar seperti kos mengangkut sampah, membersihkan longkang dan sebagainya. Okay. Cukai ini dikenakan kepada semua pegangan atau harta tanah, contohnya rumah kediaman, perindustrian, bangunan komersial dan tanah kosong. Okay. Dikenali juga sebagai cukai taksiran
Dan cukai ini dikutip oleh Majlis Bandaran atau Majlis Daerah. Contohnya Majlis Bandaran Selayang. Ya. Kan? Okey, teruskan. Okey, apa guna cukai ni tadi? Belum okey, ni dah ada kan? Okey, maksudnya itulah dia. Jadi kita sebagai masyarakat kenalah bayar cukai. Nanti orang tak kutip sampah kan? Okey. Okey, ada yang kedua kan? Sebab saya tak download tadi, jadi saya kena buka balik. Okey ni. Okey. Okey, Teruskan. nama saya Nurul Syazana. Yang kedua pula ialah kesan pengelakan cukai. Ni bagi yang siapa yang tidak membayar cukai lah. Ni tak bayar cukai, nanti kena tanya mak ayah dah bayar cukai belum kan? Okey, untuk yang pertama, bayaran cukai tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan ataupun kita panggil dia tunggakan je lah. Tindakan yang akan dikenakan ialah notis dalam borang E akan dikeluarkan. Dan di atas undangan Akta Kerajaan Tempatan 1976, Akta 171, Seksyen 147 dan 148. Alhamdulillah. Okey, good. Okey. Yang kedua, Ain. Ain yang kedua, Kuat sikit ni. Tak dengar ni. Tak dengar. Sorry, kesan kedua, masih gagal menjelaskan tunggakan dalam tempoh 15 hari selepas notis diserahkan. Tindakan yang diambil ialah waran tahanan dalam borang F akan dikeluarkan dan harta mudah alih boleh disita. Tahu tak apa dia harta mudah alih ni? Harta yang ni apa tu? Harta yang? Contohnya macam kedai dia. Kedai je diangkat? Ke apa yang diangkat? Milik dia. Pemilik dia? Barang dia lah. Pemiliknya manusia. Okey, barang-barangnya kan. Okey, sekejap macam ada orang masuk tadi. Boleh masuk tak dia? Okey dah. Okey, teruskan. Alamak. Ya, okey, teruskan. Perundangan melalui Akta Kerajaan Tempatan 1976, Akta 171, Seksyen 147 dan 148. Waran tahanan ialah contohnya surat kuasa yang membolehkan pihak berkuasa tempatan untuk menyita barang-barang yang ada di dalam bangunan melalui pendaftaran Mahkamah Tinggi mengikut Seksyen 151. Okay, so itu adalah kesan-kesan kalau orang tu elak cukai. Kalau dia elak cukai, jadi tindakan akan dikenakan. Okay, jadi ada waran mula-mula dia bagi notis dulu, masih degil tak nak bayar, maka waran untuk sita. Maksudnya dia akan ambil lah dekat premis tu bangunan tak diangkat lah, ambil barang-barang yang boleh diangkat untuk pihak majlis akan ambil semua barang-barang yang boleh diangkat, dia akan diambil lah, kira buat dia rampas. Boleh Okey, ada lagi tak? Dua ni je kan? Betul? Dua ni je cikgu. Okey, Tania. Alhamdulillah. Okey lah. Okey, Alhamdulillah. Tania. Okey, seterusnya kita tengok dalam grup kelas kan? Okey, lepas ni awak masuk je dalam grup kelas sebab bila dalam grup kelas tak adalah saya tertinggal. Okey, so kita tengok yang seterusnya dekat sini. Umi punya grup. Ready Umi? Boleh? Ready. Cuma Nurul Nazirah je dia tak ada. Dia tak ada lagi? Okey, ataupun Rara. Rara siapa Rara ni? Umi ke Rara? Rara punya grup dah complete? Rara? Dah cikgu. Okey, so kita pergi dekat Rara dululah. Okey. Alhamdulillah, betul lah Cikgu Mas Suzana kata kan, korang ni bila bentang bagus rupanya ya. Okey lah. Okey, teruskan. Assalamualaikum, saya Intan Nasara. Hari ini saya nak bentang pasal cukai tanah. Okey. Cukai tanah ni bermaksud cukai yang dikenakan dekat pemilik pertanian, tanah perusahaan dan tanah bangunan. Senang cerita macam rumah yang kita beli. Kalau orang sewa, rumah dia tak payah bayar begitu tu. Macam mana? Saya tengok sebab awak punya ni cantik kan, jadi saya tengah menikmati keindahan awak punya PowerPoint ni sampai tak terdengar apa awak cakap. Okey, apa dia ulang balik? Cukai tanah ni maksud dia macam rumah yang kita beli guna duit kita.
bayar cukai tu. Orang yang sendiri, dia tak payah bayar. Yes, betul. Cukai tanah hanya dikenakan kepada owner, pemilik tanah. Okey. Kalau cukai pintu, orang yang sewa kena bayar. Cukai tanah, pemilik tanah. Okey, betul? Teruskan. Kalau cukai petak ni pula, dia macam cukai tanah. Cuma yang bezanya, cukai petak ni dikenakan dekat hak milik strata. Ya, okey, hak milik strata. Ini maksudnya kalau contohnya okey, ada orang yang tambah Kak? Apa? Okey, awak terus terangkanlah dulu. Nanti okey, cuba. Mungkin ada kawan ni tahu tak apa maksud strata tu ke? Cuba. Hak strata ni dekat bangunan tinggi bertingkat macam kondo, pasapuri, lepas tu flat. Yes, betul. Jadi dia orang tu akan, sebab dia tanah dia berkongsi kan. Jadi dia kat situ dipanggil cukai itulah. So faham. Okey, bagus. Teruskan. Ada soalan? Ada orang nak bertanya? Tak ada. Tak ada. Okey, teruskan. Okey, lepas tu dia ada ada 4 poin. So yang poin pertama tu, bilakah waktu yang sepatutnya membayar cukai? Okey, dia perlu pemilik tanah tu perlu membayar cukai mulai 1 Januari sehingga Putri ya? Okey, Putri. Okey, perlu pemilik tanah perlu membayar cukai mulai 1 Januari sehingga 31 Mei setiap tahun. Untuk poin yang kedua pula, siapa yang sepatutnya membayar cukai? Iaitu pemilik tanah. Merujuk kepada Seksyen 95 Kanun Tanah Negara 1965, setiap pemilik tanah berdaftar atau wakil bagi pihaknya bertanggungjawab untuk menjelaskan cukai tanah. Untuk poin yang ketiga pula, implikasi jika gagal membayar cukai. Fee tunggakan akan dikenakan sebagai tambahan pada cukai tanah. Yang kedua, notis tuntutan iaitu borang 6A akan dikeluarkan dan jika tidak dijelaskan dalam tempoh 3 bulan daripada tarikh arahan tersebut, maka tanah itu akan dirampas oleh pihak kerajaan daripada pejabat tanah dan galian sebab dia tak dapat kanun tanah negara. Tak clear? Tak clear. Apa ulang balik yang kanun tanah negara tadi sebab suara awak putus-putus? Okey, implikasi jika gagal membayar cukai itu, yang pertama akan ditunggakan sebagai tambahan cukai tanah. Yang kedua, borang 6A akan dikeluarkan dan kalau tak dapat dalam masa 3 bulan. Dalam masa 3 bulan. Yes, okay, good. Teruskan. Tarikh arahan notis itu, maka kita akan merampas tanah di bawah 100% tanah negara akan diambil. Jadi tanah itu akan diambil daripada pihak pemilik tanah. Okey, terus. Okey, betul. Ada lagi tambahan grup ini? Okey, yang keempat. Okey, ada lagi tak ni? 1, 2, 3, yang keempat. Yang 4 awak dah serang dah kan? Yang keempat Intan. Yang keempat tak dengar? Intan punya bahagian. Oh, Intan. Okey, Intan. Intan? Okey. Tak apa. Cukai petak dan cukai tanah mana satu lagi mahal? Kalau ikut kiraan cukai tanah adalah berdasarkan pembagian petak yang ada dalam bangunan tersebut. Contohnya macam 10 petak bersaiz sama dalam satu kawasan berleluasan 10,000 kaki persegi dengan kadar cukai tanah 0.05 SKP. Jadi cukai tanah dekat kawasan bangunan tersebut 500. Okey. Jadi dekat sini kalau ikutkan persoalan awak, cukai petak dan cukai tanah mana satu yang lebih mahal? So jawapannya? Cukai petak. Ya, okey, sebab bila cukai petak ni dia nampak kecil je kan, gunakan kan, okey. Tapi bila dia cumanya awak bayar tak adalah semahal orang yang bayar cukai tanah. Okey, tapi kalau ikutkan berbanding dengan bilangan keluasan yang awak bayar tu jadi dia lebih mahal. Okey. Okey, ada lagi tak? Habis. Okey, tahniah. Okey. Lagi sikit.
Okey, ada lagi? Saya ambil satu contoh negeri untuk penyerahan cukai. Kalau dalam bandar, contohnya di Gombak, pemilik tanah kena bayar RM26.50 per 100 meter persegi. Kalau daripada luar bandar pula, macam dekat Gicing, kena bayar 13 sen per 100 meter persegi. Okey. Jadi maksudnya dekat sini, apa kesimpulan yang boleh buat? Kesimpulan dia, untuk yang cukai petak ni, harga dia lebih tinggi kena bayar berbanding dengan cukai tanah. Sebab cukai petak dikira keseluruhan macam sekarang ni, cukai tanah dah tak ada dibenarkan untuk bayar menggunakan cat. Jadinya memang kena bayar pergi ke pejabat tanah dan galian di negeri masing-masing. So, jadinya cukai petak ni dia kena bayar macam satu penyewa dekat dalam flat tu dia kena bayar untuk harga keseluruhan lot keluasan 10,000 kaki macam Intan cakap tadi tu. Ya. Berbanding dengan cukai tanah. Tadi awak memberi contoh Gombak dengan mana tadi ya kan kalau ikutkan harga. Jadi kesimpulan dia apa yang awak boleh nampak dekat situ? Kesimpulan dia kalau di kawasan kalau dekat kawasan macam yang kawasan bandar dekat kawasan bandar harga dia lebih tinggi sebab kawasan bandar kenapa kawasan bandar tu lebih tinggi? Apa dia? Sebab dia dekat dalam kawasan yang orang senang nak beli jadinya kemudahan banyak kan? Kemudahan banyak. Okay, good. Ada lagi tambahan grup? Kawan-kawan dalam grup ini ada yang nak menambah? Untuk cukai tanah, jadi kita dah tengok cukai pintu, cukai tanah tadi, tujuan cukai. Okey, grup kedua tadi cukai pintu, grup ketiga cukai tanah dan kalau tak ada apa-apa kita tengok grup seterusnya. Okey, tadi grup siapa tadi? Kawan dah masuk belum? Kawan tadi. Grup dah grup Umi. Dah masuk. Betul ni Umi? Okey, betul. Saya present jap. Okey. Semua dah ada kan? Okey. So siapa dulu? Okey. Saya. Okey. Ini. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Umi Hazwani, dan juga Ilhan Zulhadi serta Nurul Nazira daripada kumpulan 1. Nak bentang tentang tujuan percukaian dan juga serta menghuraikan 5 contoh penggunaan cukai oleh kerajaan. Okey, tujuan percukaian, maksud tujuan percukaian ialah proses hasil wang dikumpulkan daripada individu atau syarikat untuk digunakan dalam pembangunan negara dengan menyediakan pelbagai kemudahan demi kesejahteraan semua rakyat. Semua hasil cukai yang dikutip oleh kerajaan ini telah ditetapkan berdasarkan akta-akta yang diluluskan dalam Parlimen. Okey, sebagai contoh, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dan juga Jabatan Kastam Diraja masing-masing bertanggungjawab di atas pungutan cukai sama ada secara langsung atau tidak langsung di Malaysia. Okey, seterusnya terdapat 5 contoh penggunaan cukai oleh kerajaan, antaranya ialah dengan yang pertama ialah dengan membantu golongan yang memerlukan. Umi sedap. Semua Umi yang cakap ke? Orang lain tak cakap tak, saya yang satu contoh tu je. Okay. Yang lain orang lain okey. Ialah dengan membantu golongan yang memerlukan seperti memberikan bantuan dalam pelbagai bentuk. Dalam seperti bentuk wang tunai maupun barang atas keperluan seperti makanan, tempat tinggal, pakaian dan lain-lain. Contohnya seperti kejadian banjir pada tahun 2014. Kat situ ramailah NGO, semua kerajaan datang membantu seperti memberikan bantuan kepada orang yang memerlukan. Okey. So baiklah, itu sahaja. Okey, jadi bantuan di macam mana nak dapat saluran duit tu dari mana kan? Kalau berlaku kecemasan semua kan. Jadi dengan duit-duit yang cukai itulah
Cukai ni nanti dia ada pecah-pecahan lah, bukan semuanya kat sini. So untuk seterusnya. Okey, penggunaan cukai oleh kerajaan seterusnya. Okey, siapa? Yang ke-12 sekolah. Macam yang Cik kata, kerajaan mengkutip cukai ni saja-saja. Dia kutip cukai untuk keperluan rakyat juga. Contohnya sekolah. Sekolah kerajaan yang ditanggung oleh kerajaan, seperti macam sekolah kita juga salah satu ditanggung oleh kerajaan. Yang ketiga, infrastruktur dan kemudahan awam. Cukai yang kerajaan kutip juga, dia membina dan membangun kemudahan awam seperti bas ataupun stesen kereta api untuk kemudahan awam untuk pergi ke mana-mana saja, dan juga dapat menjimatkan wang pendapatan diorang. Okey. Gus, seterusnya. Siapa? Ilhan. Siapa seterusnya? Okey, mana Ilhan? Cikgu ni. Yang seterusnya kesihatan. Dari segi kesihatan, pihak kerajaan meletakkan sebuah cadangan untuk meletakkan pencukaian terhadap minuman bergula. Lepas tu? Ya, cikgu. Macam salah je poin kau ni. Cadangan untuk mengenakan cukai ISIS ke atas minuman manis bergula SSP telah bermula pada Jun 2014. Ini negara cukai ISIS ke atas minuman manis bergula berkuat kuasa pada 1 Julai 2019 pada kadar harga 0.4 sen seliter untuk minuman berkarbonat dan tidak berkarbonat yang mengandungi lebih 5 gram gula bagi setiap 100 ml. Jus buah-buahan dan sayur-sayuran yang mengandungi lebih 12 gram gula bagi setiap 100 ml serta minuman berasaskan susu berperisa UHT yang mengandungi lebih 7 gram gula bagi setiap 100 ml. Itu yang Okey, Ilhan. Tapi yang Ilhan sebut pasal kesihatan ni, kat sini awak tengah huraikan 5 contoh penggunaan cukai oleh kerajaan untuk kesihatan. Tapi yang Ilhan cerita tu sebenarnya cukai yang dikenakan kepada barang-barang makanan yang melibatkan kesihatan. Kan? Bila dia letakkan cukai kepada barang-barang itu, menyebabkan mungkin orang akan kawal penggunaan. Macam tadi yang kawan bagi tahu kan, pada rokok semua tu. Jadi bila dia letakkan cukai yang tinggi pada rokok, arak, judi, so orang tak akan ambil benda tu, tak akan beli rokok contohnya, tak akan minum arak macam tu. Tapi dekat sini poin kesihatan sepatutnya Ilhan kena cerita apakah kemudahan kesihatan yang pihak kerajaan bagi menggunakan duit cukai yang rakyat bayar. Macam tu sepatutnya kan? Faham. Okey, teruskan. Lepas tu dari segi keselamatan dan pertahanan negara, kalau kita tengok custom, contoh custom dia meletakkan cukai ke setiap pengguna yang melakukan ekspor, melakukan import dari luar negara ke dalam negara. Lepas tu manakala bagi siapa yang ingin melancong, lepas tu barang yang dia membeli daripada luar negara melebihi had mereka dikenakan cukai. Itu pun sama Ilhan. Sebenarnya yang Ilhan cerita tu, tu macam maksud dia apa yang pihak kerajaan buat. Contohnya tadi custom kan, kenapa dia kenakan cukai? Kalau kita nak import, sebenarnya dia nak mengelakkan kita import barang dari luar. Sepatutnya kita menggunakan barang-barang tempatan. Tapi kalau kita nak juga menggunakan barang import, jadi dia kenakan cukai yang tinggi. Sebenarnya dia nak mengawal penggunaan kita barang yang luar. Kalau manakala kita nak ekspor, kita nak jual kat orang. Sepatutnya benda tu kita boleh jual kat dalam negara, tapi kita jual kat orang. Jadi dikenakan cukai. Itu yang dikenakan. Jadi sepatutnya macam tadilah. Sebenarnya kat sini Ilhan macam tersilap konsep. Sepatutnya Ilhan cerita apakah
daripada duit cukai yang kita dapat, apa yang kerajaan buat dalam keselamatan. Jadi contohnya rela kan. Rela tu dapat duit dari mana? Dari mana diorang dapat allowance tu? Tak ada orang bayar, tapi sebenarnya dari kita lah. Daripada duit cukai yang rakyat bayar. Okey, faham? So kat situ Ilhan tersilap konsep. Tapi huraian Ilhan tu bagus. Cuma tersilap untuk masukkan dalam poin dekat sini. Okey? Okey, tak apa. Nanti kalau pembentangan seterusnya. Okey, sebenarnya ada yang beberapa orang WhatsApp saya tanya. Cuma saya tak dapat respon bila awak PM sebenarnya. Sebabnya saya pun sebenarnya baru keluar daripada hospital petang semalam. Kan? Jadi ada yang saya respon, ada yang saya tak respon. Jadi tak apa, siapa yang tak respon, ada yang saya terbaca cikgu, dia suruh saya tengok dulu. Tapi tak apa, yang ada saya memang tak buka sebab saya nak tengok terus apa hasil yang kamu boleh buat. Okey, alhamdulillah ni. Alhamdulillah. Okey. Okey, ada lagi tak? Habis dah kan grup ni? Betul? Habis. Okey, alhamdulillah, tahniah. Okey, kita tengok seterusnya. Ni, Nur Aish. Betul? Cukai ni, betul? Cikgu, yang tu nanti kami boleh buatkan PJ sendiri. Oh, okey, kau buat sendiri ya. Okey, ni Nur Syazwina. Syazwina, nak saya keluarkan atau awak share skrin awak? Cikgu, tolong presentkan. Okey, saya. Okey. 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 Sebut nama. Assalamualaikum. Saya Farah Fazana dengan Ain Nazira dan Syazwina akan bentangkan tajuk percukaian iaitu tujuan percukaian. Okey. Teruskan. Tujuan percukaian ada 4. Pertama, sumber pendapatan kerajaan. Kedua, kawalan penjualan barangan atau perkhidmatan. Ketiga, alat pelaksanaan polisi kerajaan. Dan yang terakhir, alat kewangan untuk menstabilkan ekonomi. Next slide ke? Next slide ataupun biar sini? Next slide. Okey. Yang pertama, sumber pendapatan kerajaan. Dia untuk mentadbir urus negara, maksudnya macam Menteri Kewangan ni dia satukan duit yang cukai yang dah bayar oleh rakyat tu untuk buat jalan ke apa ke sebelah. Yang kedua, untuk membiayai projek pembangunan negara. Ketiga, untuk mengalih semula ketidakseimbangan pendapatan dalam masyarakat. Contoh macam kerajaan bagi bantuan dekat rakyat yang tak ada kerja sementara, macam PPR semua tu. Okey. Seterusnya Yazira. Yang kedua, alat pelaksanaan polisi kerajaan. Dia bertujuan supaya polisi tersebut mendapat kesan yang lebih efektif. Contohnya masyarakat penyayang iaitu pelepasan cukai untuk rawatan perubatan ibu bapa. Yang kedua, cukai keuntungan harta tanah iaitu kerajaan ingin mengurangkan aktiviti pelaburan tanah yang keterlaluan. Okey. Seterusnya soalan? Okey, ada soalan Clear sebab ni benda yang sama dengan kawan tadi. Okey. Okay. Yang ketiga pula, kawalan penjualan barangan atau perkhidmatan. Cukai dikenakan kepada sesetengah barangan atau perkhidmatan supaya rakyat dapat mengurangkan penggunaan perkhidmatannya. Contohnya, cukai rokok, cukai arak dan cukai perjudian adalah sesuatu unsur negatif barang tu. Jadi kerajaan meningkatkan cukai dan dari tahun ke tahun untuk mengurangkan penggunaan atau perkhidmatannya. Ni Ilhan. Ni tadi Ilhan. Nampak? Sepatutnya yang Ilhan sebut tadi tu isi macam ni. Jadi dia kawal. Faham Okey. Ilhan? Ilhan dah hilang? Ilhan, kau dah bawa Grab ke?
Hilang dah Ilan? Hilang dah Ilan? Okey, teruskan. Yang keempat, alat kewangan untuk menstabilkan ekonomi. Cukai ni dia untuk menstabilkan ekonomi, contoh masa pandemik COVID sekarang lah. Dia kerajaan kutip cukai untuk macam untuk bayar gaji pekerja ke yang macam contoh frontliners yang jaga sekatan jalan tu ke semua tu. Okay, jadi dia nak menstabilkan ekonomi, dia akan rolling lah duit cukai tu. Jadi cukai tu sebenarnya duit daripada kita akan patah balik pada kita semula, kan? Betul? Okay. Okay, ada satu slide lagi Tak ada dah, tu je. Dah habis dah? Okay. Okay Tania, Alhamdulillah. Okay, next. Okay, so sekarang kejap yang nak present sendiri, nanti sekejap kita tengok lagi. Ada lagi tak? Okay, ni ada ni. Siapa ni? Crownly ni siapa ni? Cikgu, yang tu pun kami nak butang sendiri. Okay, good. Okay. Kamarina? Kamarina? Cikgu bukakan slide. Okay, saya buka slide. Okay. Okay, ya. Awak buat dalam PDF. Okay, teruskan. Saya Kamarina nak bentang pasal cukai jualan dan perkhidmatan. Okay, cukai. Okay. Cukai jualan ni dia dikenakan sekali saja atas satu barang tu, sama ada barang tu dalam bentuk bahan mentah ataupun barang dah siap. Cukai ni dia tak kira barang apa, dia still kena juga atas satu barang tu. Lepas tu cukai jualan ni dia dikenakan sama ada dia dihasilkan dalam persekutuan itu sendiri ataupun dia diimport dari negeri lain untuk negeri lain. Lepas tu contoh barang dia minyak zaitun, minyak bunga matahari, serbuk koko dengan yang kat semua tu. Lepas tu pengeluaran atau pengimportan melebihi RM500,000 setahun, dia kena daftar bawa Akta Cukai Jualan 2018. Okay, itu cukai jualan Okay. Lepas tu cukai perkhidmatan. Okay, cukai perkhidmatan. Okay, teruskan. Cukai perkhidmatan ni dia dikenakan atas cukai ni dikenakan atas pengguna yang guna perkhidmatan cukai. Azan, sekejap sekejap. I'm so genius.
Okey, teruskan. Lepas tu cukai perkhidmatan. Cukai ni dikenakan atas pengguna yang guna perkhidmatan bercukai. Contoh dia perkhidmatan hotel, perkhidmatan telekomunikasi dengan insurans semua tu. Lepas tu pembekal perkhidmatan yang melebihi RM500,000. Okey. Lepas tu dia kena daftar bawah Akta Cukai Perkhidmatan 2018. Sama juga dengan pembekal penyediaan makanan dan minuman. Cuma pembekal makanan dan minuman ni dia punya nilai RM1,500,000 baru dia kena daftar bawah Akta Perkhidmatan Cukai. Cukai perkhidmatan. Contoh dia macam lepas tu yang bawah tu pengutipan cukai ialah tanggungjawab pembekal perkhidmatan bagi pihak kerajaan. Cukai perkhidmatan perlu dikutip daripada pelanggan iaitu penerima perkhidmatan. Cukai perkhidmatan yang dikutip oleh pembekal perkhidmatan akan dibayar kepada kerajaan dalam tempoh masa yang tertentu. Contoh dia macam kita pergi drive-thru KFC, lepas tu lepas dah order apa semua dekat receipt last sekali dah ada tulis service tax. Lepas tu orang yang bayar service tax tu, duit yang kita bayar tu akan pergi dekat kerajaan. Macam tu lah. Okay. Macam tadi kan ni nampak ni hotel. Jadi cukai perkhidmatan ni hanya dikenakan kepada orang yang menggunakan perkhidmatan itu. Maksudnya kalau awak tak pergi hotel, tak adalah cukai pasal hotel. Tak ada insurans, tak adalah cukai pasal insurans. Tak pergi beli KFC, tak adalah kena cukai KFC. Macam tu kan. Jadi cukai ni adalah ini hanya digunakan kepada orang yang menggunakan perkhidmatan tersebut. Okey, bagus. Okey, seterusnya. Okey, last sekali kesan pengelakan cukai. Yang pertama, kalau dia sengaja elak atau bantu orang lain untuk mengelak cukai tu, kesalahan pertama dia akan didenda 10 kali ganda hingga 20 kali ganda amount cukai jualan atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Kesalahan kedua atau berikutnya, dia boleh didenda 20 kali ganda hingga 40 kali ganda amount cukai jualan atau dipenjara tidak melebihi 7 tahun atau kedua-duanya. Pengelakan cukai yang kedua, amount cukai yang dielakkan tidak dapat ditentukan. So dia punya hukuman boleh didenda RM50,000 hingga RM500,000 atau penjara tidak melebihi 7 tahun atau kedua-duanya. Yang ketiga ialah pihak yang membantu dalam penyediaan penyata cukai yang kurang benar. Dia boleh didenda RM2,000 hingga RM20,000 atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Contoh dia macam orang tu dia tak nak kira dia punya cukai jualan tu sendiri. So dia upah macam lawyer untuk kira cukai tu. Lepas tu dalam masa yang sama dia bayar lawyer tu untuk kurangkan cukai dia supaya dia tak bayar cukai dia mahal. Macam tu lah. Okay, bagus. Kan? Jadi maksudnya dia ni orang yang bersubahat lah. Kan? Dia buat, kamu kan belajar account kan? Jadi ada untung rugi semua-semua tu, dekat situ dia melakukan penipuan kan? Jadi orang yang tolong tu pun akan dikenakan denda. Okay, betul? Ada lagi? Tak ada dah kan? Sekejap. Lepas tu pihak yang kutip cukai jualan dengan perkhidmatan ni ialah Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Tu je. Okey, alhamdulillah. Tahniah. Okey, so saya rasa habis untuk orang yang saya kena tolong presentkan. Jadi sekarang saya rasa nak present sendiri kan? Betul? Betul? Nak present sendiri betul? Okey, so saya stop present. Awak boleh present awak punya? Siapa yang nak present? Ada 2 grup tadi. Siapa kata akan present?
Cikgu, saya duduk cikgu. Okey, present. Bagus, tahniah. Siapa? Wan Elisa. Boleh? Okay, good. Okay, good. Okay, awak buat full. Okay, good, tahniah. Teruskan. Okay, tak ada suara kan? Dah bercakap belum? Belum. Okay. Ya, Assalamualaikum. Saya Nik Amirul. Ini nak bentang tentang cukai jalan. Cukai jalan ni merupakan cukai yang dikenakan oleh kerajaan terhadap pengguna jalan raya yang memiliki kenderaan. Setiap pemilik kenderaan akan mempunyai pelekat cukai jalan yang wajib dilekatkan pada kenderaan. Semua pemilik kenderaan perlu membayar cukai jalan sebelum tarikh tamat tempoh dan tarikh tersebut ada pada resit cukai jalan. Okay. So kalau orang yang tak ada kenderaan tak payah bayar lah kan. Cukai jalan ni dia macam cukai perkhidmatan tadi. Hanya dikenakan kepada individu yang berkaitan sahaja, yang berkenaan dengan benda tu saja. Okay, next. Terus siapa lagi? Yang seterusnya. Right, satu lagi seterusnya. Okay. Tak cakap. Kita lupa nak buka mic. Itulah tiba habislah pula kau. Okay. Okay. Kalau korang tengok kat grafik ni, kenderaan yang cukai jalannya telah tamat tempoh. Kalau contoh macam mak ayah kita kan diorang ada kereta, ada motor. So diorang punya road tax yang dah tampal atas kereta tu dah tamat tempoh. Diorang kena renew, diorang kena buat baru. So diorang kena bawa kenderaan diorang tu pergi dekat Puspakom. Kalau diorang punya tamat tempoh tu melebihi 1 tahun. So diorang kena bawa kat Puspakom. Puspakom ni dia akan jalankan pemeriksaan kita dengan kita punya cukai jalan. Lepas diorang dah buat pemeriksaan, Puspakom akan keluarkan laporan pemeriksaan Puspakom dengan cukai jalan yang kita kena bayar tu, diorang akan hantar dekat JPJ. So JPJ pula akan periksa cukai jalan kita apa semua and diorang akan aktifkan balik cukai jalan tu. Bila aktif kita dapat guna balik kenderaan kita yang ada tax baru tu. Okay, itulah. Maksudnya dia ni berlaku kepada kes orang yang tak bayar cukai dah setahun kan. Maksudnya cukai jalan tu dia tak buat road tax, dia tak renew road tax dia. Jadi dia kena pergi ke Puspakom. Kalau tidak, tak ada masalah. Kita boleh je terus renew tanpa pergi ke Puspakom. Okay, teruskan. Okay. Kesan pengelakan cukai ni pula, kalau ada pemandu yang pakai kenderaan tapi dia tak bayar cukai jalan yang sah, dia akan dikenakan hukuman iaitu dia boleh dikenakan denda tidak melebihi RM2,000. Lepas tu denda tu dia termasuk dalam perundangan Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 Seksyen 231. Dah. Dah. Okay, alhamdulillah tahniah. Okay, next. Last group. Cikgu. Ya, teruskan.
Okey, teruskan. Jangan tak on mic pula. Okey, siapa yang mulakan? Okey, saya. Okey. Okey. Okey, kita orang akan presentkan pasal cukai pendapatan. Saya Nur Sabrina Izzati dengan Nur Alia Insyirah dengan Nur Rasha Alia. Cukai pendapatan ialah cukai tahunan yang dikenakan oleh kerajaan ke atas pendapatan individu dan perniagaan. Pada dasarnya kerajaan akan mengambilkan sebagai kecil wang pada hujung tahun daripada hasil pendapatan anda untuk disumbangkan kepada negara. Cukai pendapatan, semua pendapatan, pengecualian, potongan, pelepasan rebat, pelepasan rebat harus dilaporkan dengan borang nyata cukai pendapatan. Perlu Kak, laju sangat kau. Sabar. Okey. Baik semula. Kau laju sangat. Okey, semula. Relax. Okey, last group ni. Tak apa. Okey. Setiap individu yang bergaji dan syarikat yang memperoleh keuntungan dikehendaki mendaftar sebagai pembayar cukai dan mentaksirkan pendapatan tahunan serta membayar cukai pendapatan setiap tahun. Laporkan semua pendapatan, pengecualian, potongan, pelepasan dan rebat dengan mengemukakan borang nyata cukai pendapatan iaitu BNCP, sama ada melalui manual iaitu menghantar borang ke cawangannya ataupun secara elektronik melalui internet iaitu dipanggil e-filing. Okey, teruskan. Tadi tu cukai pendapatan. Maksudnya, ni saya dah pernah terang hari tu kan? Dari pendapatan yang kamu dapat untuk 1 tahun. Okey, teruskan. Pergi solat, tidur, stop. Nanti ada kelas. Petang. Tutup, stop. Okey, teruskan. Alia. Okey, Alia. Okey, saya Alia Insyirah. Sistem taksiran sendiri terbagi kepada 3, iaitu yang pertama, taksir sendiri. Maksud dia kena buat sendiri pengiraan cukai pendapatan. Okey. Taksiran dilakukan untuk tahun sebelumnya. Contoh dia, untuk taksiran tahun 2019, dia kena buat pada tahun 2020. Okey. Tarikh akhir untuk hantar borang taksiran BNCP dan bayar cukai untuk individu yang tak ada menjalankan perniagaan ni pada 30 April. Untuk yang menjalankan perniagaan ni pula pada 30 Jun. Yang kedua ialah simpan rekod. Semua dokumen macam borang dan resit-resit asal kena disimpan selama 7 tahun. Okay, yang ketiga pula bayar. Pembayaran cukai boleh dibuat secara sekaligus kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri iaitu LHDN ataupun melalui potongan cukai bulanan PCB. Okey. Itu maksudnya cukai yang dibayar tiap bulan, tapi nanti sampai hujung macam saya bagi tahu hari tu, contoh sebulan bayar 200. Jadi hari tu kita dah buat pengiraan kan, setahun bayar 2,400. Tapi setelah kita taksirkan balik apakah yang kita bayar kan, tanggungan kita semua, jadi kita akan dapat pemulangan balik daripada Jabatan Hasil, Lembaga Hasil. Okey, teruskan. Kesan pengelakan cukai ada 4. Okey, mana dia? Sikit terima kasih. Saya baca je, Okeylah, okey baca je. Yang first, tidak memaklumkan mereka layak dikenakan cukai. Hukuman dia boleh didenda RM200 hingga RM20,000 atau dipenjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya, didenda dan dipenjara. Yang kedua, tidak melaporkan pendapatan sebenar di dalam BNCP.
Maksudnya dia tak laporkan semua pendapatan dia dalam borang yang cukai pendapatan ni. Dia boleh didenda RM1,000 hingga RM10,000 dan penalti 200% atas cukai terkurang lapor. Yang ketiga, memberikan maklumat tidak tepat mengenai tanggungan cukai sendiri atau orang lain. Dia hukumannya boleh didenda RM1,000 hingga RM10,000 dan penalti 200% atas cukai terkurang lapor. Yang last sekali, sengaja mengelak cukai atau membantu orang lain mengelak cukai. Hukuman dia boleh didenda RM1,000 hingga RM20,000 atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Dan penalti 300% atas cukai terkurang lapor. Okey, alhamdulillah Tahniah. Okey, so saya harap kamu dah faham semua tadi pasal cukai tu. Alhamdulillah semua dah terang dan jelas kan. Memang ada yang Cikgu, ada lagi ya? terang lagi ke? Belum lagi. Lagi ke? Awak kata bentang sendiri tadi kan? Okey, last. Okey, sorry. Okey, teruskan. Husna. Mana Husna? Ada kat sebelah kau ke? Belum? Sikit lagi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Tingkat 4 nak terangkan tentang percukaian bahagian tujuan. Okey, teruskan. Kita dengar definisi percukaian, ada tujuan percukaian dengan penggunaan cukai kerajaan. Raya lagi tak apalah, raya. Okey. Definisinya percukaian ialah satu proses wang dikumpul daripada individu atau syarikat untuk digunakan dalam pembangunan negara dengan menyediakan pelbagai kemudahan demi kesejahteraan semua rakyat. Ni kenangan ni nanti kan semua ni saya akan record masa dalam YouTube. Nanti korang boleh tengok kau bentang masa raya kan. Okey, tak apa. Saya yakin semua orang dengar tak tidur waktu ni. Okey, teruskan. Tujuannya ada 4, sumber pendapatan kerajaan, alat pelaksanaan polisi kerajaan, kawalan penjualan barangan atau perkhidmatan dengan alat kewangan menstabilkan ekonomi. Okey. Tekan. Sebenarnya sumber pendapatan kerajaan. Sumber pendapatan kerajaan untuk mentadbir urusan negara, untuk membiayai projek pembangunan negara, untuk mengagih semula keseimbangan pendapatan dalam masyarakat. Okey, boleh tak terangkan lebih lanjut apa yang dimaksudkan mengagihkan semula ketidakseimbangan pendapatan masyarakat tadi? Maksudnya kalau orang yang macam kurang berkemampuan, kerajaan akan tolong melalui cukai. Ya, macam B40 kan, kita sekarang dia dah ada grade kan. Jadi kalau B40 contohnya dia akan dapat bantuan kan, awal persekolahan semua tu lah. Okay, good, teruskan. Alat pelaksanaan polisi kerajaan supaya polisi tersebut mendapat kesan yang lebih efektif. Contohnya pelepasan cukai untuk rawatan perubatan ibu bapa untuk mewujudkan masyarakat penyayang. Contoh yang lain, cukai keuntungan harta tanah dikenakan apabila kerajaan ingin mengurangkan aktiviti pelaburan harta tanah yang keterlaluan. Okey. Seterusnya, kawalan perjualan barangan atau perkhidmatan. Cukai boleh dikenakan pada suatu barang atau perkhidmatan supaya rakyat dapat mengurangkan
belian barang atau penggunaan perkhidmatan tertentu. Contohnya cukai rokok atau cukai perjudian. Ini dapat mengurangkan lagi perkara yang negatif dalam negara kita agar tidak berleluasa. Ya, Alhamdulillah. Okey, ada lagi? Teruskan. Pada keadaan tertentu, cukai merupakan satu daripada alat kewangan bagi kerajaan untuk menstabilkan ekonomi. Okey, seterusnya adalah contoh penggunaan cukai oleh kerajaan. Kat sini ada 5, iaitu kami jumpa keamanan, pembangunan, ekonomi, sosial dan pertanian. Ya. Ilhan ada tak? Ilhan kena dengar ni. Yang Ilhan tersilap. Okey, teruskan. Aish. Yang pertama, keamanan. Hasil dari perbelanjaan negara ke atas keselamatan seperti keperluan logistik untuk tentera dan polis bagi melindungi rakyat dan negara. Okey, teruskan. Kat sini ada ekonomi untuk memodernkan pelabuhan, lapangan kapal terbang, airport untuk menggalakkan pelaburan serta pemberi menggalakkan syarikat untuk menjalankan aktiviti penyilangan supaya ekonomi negara berkembang. Dari sosial, cukai yang diperoleh juga akan disalurkan untuk menyediakan kemudahan pendidikan, kemudahan kesihatan dan kebajikan dengan membantu orang fakir miskin serta turut menyumbang kepada pembangunan belia di negara lain. Macam pandemik sekarang ni, kita gunakan alat teknologi untuk belajar. Nanti yang pekerja pun akan menggunakan komputer, menggunakan internet untuk layaran internet. Jadi kerajaan akan tolong cukai ni melalui macam belikan teknologi, murahkan internet. Ya kan, awak ada gunakan yes. Siapa yang B40 mohon yes tu. Kan dia boleh dapat bagi data, bagi phone lagi pada awak. Kan masa ni awak gunakan kemudahan yang disediakan. Kena apply, kalau tak apply tak dapat. Jadi kena buat. Ada pelajar saya yang dah dapat. Okey, teruskan. Okey, akhir sekali pertanian dan perindustrian. Cukai daripada ni hasil tambah kerajaan negeri akan digunakan kembali untuk menampung bagi program-program pembangunan negeri untuk kesejahteraan rakyat. Macam cikgu kata tadi, kita akan tolong orang yang nak mulakan perniagaan seperti pertanian macam kelapa sawit, ada kena guna lori, traktor, diorang akan tolong melalui situ. Yes, bagus. Clear. Ada lagi? Tak ada. Okey. Okey, dah habis dah kan? Alhamdulillah. Terima kasih presentation yang sangat menarik. Macam itulah, Alhamdulillah. Okey, tapi sayang matematik tak boleh lah kita buat semacam ni selalu. Alhamdulillah hari ni kita dapat, walaupun kan dah 1 jam pun kita tak rasa kan, sebab kamu bentang jadi melibatkan semua. So Alhamdulillah tahniah, jadi kita dah habis untuk yang percukaian, tajuk dia tujuan percukaian, jenis-jenis cukai semua dah tahu. Okey. Okay, so kita nanti latihan teruskan buat yang modul, habiskan. Mesti clear punya lah. Lepas ni awak boleh tengok. Saya akan upload dalam YouTube tapi ambil masa lah sebab kita punya kelas panjang hari ini. Okay, tolong on kamera semua untuk saya screenshot kehadiran. Tadi ada 24, sekarang dah tinggal 20. Tadi ada 23, sekarang tinggal 21. Masuk balik, siapa yang tak ada boleh masuk balik. Tolong on kamera, saya nak screenshot untuk letak depan kita punya thumbnail YouTube kita punya ni nanti. Okay, on kamera sekejap je. Tapi sekejap tu pastikan semua on lah. Semua orang on dulu. Tak nak tunjuk ciling, tunjuk muka. Baru dah nampak. Tak sangka ada yang duduk kat mana tu, luar negara ke tu. Cantik-cantik. Okey, lagi pastikan jaga, jangan kata nanti tertudung tak nampak apa ke. Tutup elok-elok. Tutup elok-elok semua barulah on kamera. Okey, lagi? Yang lelaki tak on kamera. Alif, kau nak ambil songkok ke? Ilhan dah hilang dah. Ilhan ada tadi sebenarnya. Nik mana Nik? Nik mana Nik? Nik ada lagi tak? Nik dah tak ada dah.
Ada, okey. Ni ada. Ilhan? Ilhan dah tak ada. Tertidur kat cikgu. Aduh, pergi call dia sekejap cepat. Aku nak bagi dia muka dia masuk ni. Alhamdulillah. Nurin dua-dua on camera. Nurin Syazana, Nurin Komarina. On camera kejap. Nur Alia, on camera sekejap. Saya nak letakkan setiap kali kelas. Ini adalah kenangan. Kan? Ni siapa lagi? Ain Natasha. Ain Natasha on camera sekejap Ain. Alia, cepat sikit. Okay. Ain kau tunjuk kipas buat apa? Kan elok pakai baju raya. Fatihah. Kau pakai towel ke apa? Okay, Nurin Syazana. Tak on camera lagi. Lah, tutup balik Nur Nazira ni. Dina, dah elok-elok tadi. Okay. Nurul Nazira, on sekejap je. Ada 2 N ni. Awak kalau tengok ada 2 huruf N. Nurin and Nurul, on sekejap je. Cepat. Lah, nanti tak nampak muka korang. Nurin and Nurul. Tak on. Cikgu jangan lupa tukar profile group. Yelah, masalahnya Nurul ni tak buka lagi ni. Nurin ada pun. Nurul buka. Dina buka. Dina Hasya, cepat. La ilaha illallah, cepatlah. Internet slow. Okey, tunggu internet dia laju sikit. Alhamdulillah. Okey, jap one more. Okey, insyaAllah, okey. Alah, ada seorang tertutup. Nurin Nazira, on sekejap. Ilhan masuk. Ilhan, on. Ilhan, on kamera. Ilhan, on kamera sekejap je. Cepat. Cepatlah, korang ni lah, wahai. Okey, terima kasih Tania. Alhamdulillah saya berpuas hati dengan pembentangan kamu. Okey, so next class kita akan sambung minggu depan. Okey, bye. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Sama.